Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, chapter 2, Kinematics of Linear Motion. So, saya hari ini akan explain pasal mengenai subtopik iaitu projectile motion, which is dia adalah dalam two dimensional. Bila dikatakan two dimensional, meaning that kita boleh resolvekan kepada x component dan y component. Okay, sebab dia adalah two dimensional. Okay, so sebelum ini dalam subtopik 2.2, okay, awak dah belajar tentang apply equation uniformly accelerated motion. So ada 3 equation yang sangat penting dalam subchapter 2.2, iaitu V sama dengan U plus AT, S sama dengan UT plus half AT squared, V squared sama dengan U squared plus 2AS. Ini adalah pengetahuan sedia ada awak. Okey, dan bila dikatakan dalam topik ini, kita ambil kira direction. So direction sebab dia adalah semua kuantiti ini adalah vektor kuantiti, kecuali T lah. T bukan vektor kuantiti. So V, U, A dan S adalah vektor kuantiti. So bila vektor kuantiti, direction, so dia vektor kuantiti dia ada magnitude dan direction. Itu adalah apa yang awak dah belajar sebelum ini. So, kenapa saya ulang balik highlightkan yang ini? Sebab formula-formula ini akan dipakai di dalam subtopik 2.3, iaitu projectile motion. So, hari ini kita akan masuk projectile motion. Dan dalam LO awak mesti boleh describe apakah projectile motion dan di-launchkan angle pada theta dan special case-nya adalah theta-nya adalah 0 darjah, theta-nya dan juga theta-nya 90 darjah. So, apakah projectile motion itu sebenarnya? So, awak kena faham projectile motion tu macam mana. So, dalam projectile motion, contoh dekat sini. Okey, so kita ada, kalau launch tu maksudnya contohnya di sekolah dulu awak ada pertandingan roket. Pertandingan roket kita launch kan ni, ni let's say ground. So kita akan launch roket, so kita akan launch pada okey, yang ini launch kita. So kita launchkan roket pada U, pada nilai U yang tertentu. U disebabkan ini adalah projectile motion, kita belajar dalam 2D. So, bila ada sudut theta, let's say yang ini Q-nya adalah contoh 15, theta-nya contohnya adalah 30 darjah. So, kita boleh resolvekan U kita ini kepada X komponen, iaitu UX dan UY. Dan ini awak dah belajar dalam macam mana nak resolve, awak dah belajar dalam chapter 1. So, kita boleh resolvekan. So, kepada ni U sama UX sama dengan U cos theta dan UY sama dengan U sin theta. So dalam kes ini U kita adalah 15 let's say ini 15 meter per second. So 15 sin cos 30 dapat UX dan UY 15 sin 30. So itu adalah ini yang kita boleh resolvekan. Ini belum masuk projectile lagi. Okey, so kita bila dia launchkan roket ini, so dia akan terbang ke udara dan jatuh, dia akan landing point ini, okey, tempat landing ataupun di mana-mana point selain daripada U ini boleh kita katakan sebagai dia punya V. So V juga kita boleh resolvekan kepada dua komponen, iaitu kepada Vx, Vx dan juga Vy. Ini dia punya V. So kita boleh resolvekan juga sebab dia adalah two dimensional. So ini adalah projectile motion. Ini adalah dinamakan sebagai projectile motion. Projectile motion. So nampak dia punya perjalanan dia tu bila kita launchkan dengan sudut theta. Sebab ini LO yang pertama ada sudut theta. So U. So bila ini adalah U dan tempat yang kat sini adalah V. So dia ada juga S. S dia adalah displacement dia. Kalau contohnya kat sini, tinggi ini kita namakan juga sebagai displacement. Displacement adalah pada Y komponen, so dia namakan SY. Tinggi. So tinggi. So ini adalah SY.
So yang kini pula daripada tempat dia launch sampai tempat dia landing dinamakan sebagai displacement pada paksi X, iaitu Sx. Dan bila kita launchkan objek, akhirnya dia akan jatuh. So bila dia jatuh, dia adalah acceleration yang terlibat dekat pada projectile motion ini adalah acceleration due to gravity. Acceleration dia adalah due to gravity. So bila acceleration due to gravity bermaksud dia ada tak pada X komponen? Gravity ada tak tarik pada X komponen? Tak ada. So AX-nya sama dengan kosong. So AY-nya pula acceleration due to gravity adalah sama dengan negatif G. Okay. So ini adalah contoh, ini adalah projectile motion yang berpada sudut theta. So ada lagi case yang kedua adalah yang special case adalah horizontal projectile. Horizontal projectile macam mana? Okay, ini the next So kita ada 3 case tadi iaitu projectile. Yang kedua adalah pada sudut kosong darjah. Bila pada sudut kosong darjah dia dinamakan sebagai horizontal projectile. So, apa yang dikatakan sebagai horizontal projectile? So, contohnya, ni ada satu meja. So, bola ini dileretkan. Bergerak dengan U. Bergerak dengan U. So, bila sampai dekat sini, apa yang berlaku pada hujung sini, bola ni akan jatuh secara projectile motion. So, jatuh secara projectile motion. So, apa yang berlaku kat sini? So, kita tahu U-nya, sebab U ini bola tu meleret saja. U adalah sama dengan UX. Apa jadi dengan UY-nya? Adakah dia bergerak atas bawah? Tidak. So, UY-nya adalah sama dengan kosong. So, kat sini dia akan berlaku bila dia jatuh kat sini, adanya V di sini. So, of course, V kita boleh pecahkan juga kepada VX dan VY. Okay, bagaimana pula dengan dia punya displacement? So, tinggi ini dikatakan sebagai SY. Tapi direction dia sentiasa ke bawah. So, dia adalah negatif SY. So, jarak daripada meja ini, tempat bola itu starting jatuh, sampai ke tempat dia landing, itu dinamakan sebagai SX. So, apa jadi dengan A dia? Acceleration. Acceleration pada X komponen sama dengan kosong. Acceleration pada Y komponen sama dengan negatif G. Benda yang sama dengan projectile tadi. Bezanya yang tadi dia punya sudut ada. Bila dia launch ada, dia ada sudut. Yang ini dia launch dia adalah meleret. U-nya tak ada sudut. U-nya pada kosong darjah. Ini dinamakan sebagai horizontal projectile, which is theta-nya adalah sama dengan kosong darjah. Itu special case. Yang ketiga adalah kita tengok dia adalah free fall motion. Free fall motion maksudnya special case yang ketiga iaitu theta-nya adalah 90 darjah. Sama juga. So kalau case yang pertama, kalau saya drop ball, saya dropkan bola. So, dia sampai dekat sini. Dia punya landing point. So, U, bila saya drop, saya bukan campak. Saya just drop macam tu. U-nya adalah sama dengan kosong. Dan bila just before it reach the ground ini, V-nya ada nilai lah. Ada nilai yang boleh dicari. So, dia punya jarak SY, displacement dia adalah SY daripada jarak starting sampai ni, dan displacementnya adalah negatif sebab direction dia ke bawah. Acceleration dia pula, accelerationnya adalah due to gravity, which is negatif G. Negatif 9.81. Okey, itu case yang pertama. Case yang kedua, kalau saya campak bola ni naik ke atas. Campak ke atas. So, let's say pada satu kat sini, pada maximum height. Bila kat maximum height, barulah bola tu akan jatuh semula kan. So, pada maximum height, yang ini nota yang penting. Maximum height, nampak saja perkataan maximum height. So, V-nya adalah sama dengan kosong.
So, dia punya displacement kat sini pada ketika dia naik daripada bawah ke atas ni, dia naik ke atas, SY-nya adalah positif. SY-nya adalah positif. So, ini adalah jarak SY dia lah. Sepanjang-panjang ini adalah jarak SY. So, A dia masih lagi, dia adalah free form motion. A adalah sama dengan negatif G juga. Okay, negatif G juga. Okay, so settle. Ini adalah apa yang awak kena faham dari segi yang pertama adalah projectile motion. So shape dia macam ni sebab dia ada theta pada sudut theta. Theta is equals to theta. Ada sudut maksudnya. Okay, yang kedua adalah horizontal projectile. Theta-nya sama dengan kosong. Dan yang ketiga adalah free fall motion. Theta-nya 90 darjah. Okey, itu adalah basicnya apa yang awak perlu tahu. Okey. So, sebab dalam chapter projectile motion ni dia adalah two dimensional. So, saya ulang balik, dia adalah two dimensional which is kita boleh resolve kepada paksi X dan paksi Y. So, macam mana kita nak resolve pada paksi X dan paksi Y? Okey, kita resolvekan. Okay, yang penting tadi saya dah kata awak kena ada basic formula yang daripada subtopik 2.2. Okay, formulanya yang pertama kita tengok adalah V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay, formula yang kedua adalah V sama dengan U plus AT. Yang formula yang ketiga adalah S sama dengan UT plus dengan half AT square. Ini adalah tiga formula yang awak dah belajar, yang awak dah tahu. Okey, so kita tengok. Apalah tadi basic knowledge yang kita dah tahu? Yang kita dah tahu dia projectile, dia mesti kita boleh resolve kepada two dimension. Sekejap. Dia boleh resolve kepada two dimension iaitu X komponen dengan Y komponen. Lagi apa? AX adalah sama dengan kosong. Lagi apa? AY adalah sama dengan negatif G. Lagi apa? Maximum height V-nya sama dengan kosong. Ini semua benda-benda yang saya dah explain tadi. Okay, now kita nak tengok, kita nak resolve. Sebab saya kata project, okay, lagi satu, kita wajib mesti ada direction. Direction sebab yang biasanya, yang direction yang kita pakai adalah kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, sama juga ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, so ini benda-benda yang perlu awak ambil berat, ambil kena hati-hati benda-benda ni semua. Okay, so kita resolvekan dia. So contohnya kita resolve kepada Vx. Vx squared, follow saja formula di atas, sama dengan Ux squared plus dengan 2Ax Sx. Tapi kita dah tahu Ax nya adalah kosong kat sini. Kita dah tahu Ax nya adalah kosong. So, automatik yang ini akan jadi kosong. So, Vx squared sama dengan Ux squared. So, apa jadi dengan Vy? Vy squared sama dengan Uy squared minus 2GSy. Sebab G adalah, dia punya AY adalah negatif G. Negatif G. So, saya straight away negatif 2GSy. Okay, settle yang pertama. So, apa pula dengan yang kedua ni? Yang kedua adalah Vx. Vx sama dengan Ux. So, plus Axt tak ada, kosong. So, Vy. So, Vy sama dengan Uy minus GT. Benda yang simple saja. Yang penting formula atas 3 tu awak tahu. Okey, yang ketiga adalah Sx sama dengan Uxt. Sy sama dengan
UYT minus half GT square. Itu je basicnya. Basic. So apakah UX tadi? Apakah UX tadi? Kita dah tengok tadi. UX untuk projectile yang full punya, UX sama dengan U cos theta. Yang ada theta. So UY sama dengan U sin theta. Kalau horizontal projectile, theta-nya adalah kosong. So UX sama dengan U. UY sama dengan kosong. Benda-benda yang again. So benda-benda ini awak kena tahu. Macam mana nak dapat formula ni? Sebab memang kita dah kata. Sebab dalam projectile dia adalah 2 dimension. So kita boleh resolve kepada X component dan Y component. So macam mana kita nak resolve? Tengok daripada formula asal yang kita dah belajar dalam subtopik 2.2. Okey, itu sahaja basicnya yang awak perlu tahu. Kita tengok contoh soalan. Contoh soalan. Okey, a tennis ball is thrown upward from a top building with velocity 15 meter per second. Velocity dia 15 meter per second at angle 30 degrees to the horizontal. The height of the building is 40 meter. So ini maklumat-maklumat yang dia bagi. Soalan dia adalah maximum height. Okey, maximum height kita dah tahu. Dalam kepala dah ingat dah. Maximum height V-nya adalah sama dengan kosong. So kita tengok macam mana nak selesaikan ni. Okey. Okey, dia kata tadi nak maximum height. Bila maximum height, terus. Ni yang pertama soalan A. Maximum height. Maximum height, terus kita kata V is equals to 0. Soalan dia nak tinggi building, nak maximum height tu from the ground. Okay, now kita kena lukis lah. Lukiskan dulu supaya kita dapat idea apa yang so apa yang berlaku adalah ini building dia. Okay, so which is tinggi dia adalah 40 meter dan kat sini dia launchkan secara projectile pada sudut dia sudutnya adalah 30 darjah, U-nya adalah 15. So sudutnya 30 darjah, U-nya adalah 15 meter per second. Okey, so soalan dia tanya maximum height. So maksudnya daripada bawah, daripada ground kepada kat sini dia akan berlaku projectile, so dia akan jatuh macam ni. Okey, soalan tanya maximum height. SY lah. So kita nak tahu SY yang ini. SY. Okey, now pada maximum height kita dah kata V sama dengan kosong. Okey, kita solvekan. So kita pakai formula VY squared sama dengan UY squared minus 2GSY. Kita nak S. Kita nak SY. So kita masukkan V nya adalah kosong. Kosong sama dengan UY. U adalah 15 cos. U adalah 15 sin. 15 sin 30 darjah. Squared kan. Tolak dengan 2 darab 9.81. So SY yang kita nak cari. So SY nya kita dapat sama dengan 2.87 meter. Okey, dah habis belum? Sebab dia tanya soalan dia adalah maximum height from the ground. So ground dia daripada bawah 40. So maximum height from the ground sama dengan 40 campur 2.87. So sama dengan 42.87 meter. So settle yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah
the magnitude of velocity. So dia nak magnitude saja, dia tak nak direction. Magnitude of velocity of the ball just before it strikes the ground. Okay, so velocity. Kalau kita tengok dia punya gambar, so maksudnya dia nak kat sini. Kat sini V dia sama dengan berapa? So kita tahu V terdiri daripada dua komponen, iaitu Vx dengan Vy. So nak tahu magnitude, okay, so bila nak tahu magnitude, kita mesti cari Vx. So V sama dengan Vx squared campur dengan Vy squared. Okay, itu yang kita kena tahu. So, tapi kita dah tahu daripada equation yang kita dah hasilkan tadi, so Vx adalah sama dengan Ux. Pada kes ini adalah 15 cos 30 darjah. Okay, so macam nak cari Vy? Vy sama dengan, kita pakai Vy sama dengan Uy. Kita dah pakai formula tu, Vy squared tolak Uy squared minus 2GSY. Kita nak cari Vy squared. So Uy squared sama dengan U ataupun terus kita masukkan nilai dia, iaitu 15 sin 30 darjah squared tolak dengan 2, 9.81 darab dengan SY. SY kita nak jauh. Okay, now kita tengok gambar dia balik. SY. So SY dia nak dekat bawah sini. Kat bawah So dekat bawah. Tengok ni saya highlight dengan warna merah ni. So dia nak dekat sini SY ni. SY ni di sini. Bila di sini, so SY kalau ini adalah permulaan dia balik sampai sampai sekejap Okey, ni permulaan dia baling. Lepas tu dia pun akan pergi macam ni dan dia akan jatuh pada sini. Okey, pada sini point ini adalah sama level dengan tempat dia start baling. So SY-nya displacement adalah from initial to final dari segi Y component macam ni. So SY pada point ini adalah sama dengan kosong. So dan objek ni dia akan terus jatuh. Dia akan terus jatuh sini. So pada ketika ini SY-nya adalah tinggi yang ini saja. Sebab atas SY-nya kosong. So ni adalah 40. Tapi 40 dia direction dia ke bawah. So negatif 40. So kita masuk tadi. Dia mesti masukkan nilai negatif. So sama dengan darab dengan negatif 40. So penting ni. Negatif ni sangat-sangat penting. So V, okay. So calculate lah. So dapat V sama dengan Vy nya adalah sama dengan 29.0 meter per second. Dah habis belum? Vy, dah habis belum? Belum lagi. Sebab kita nak cari V. Kita hanya ada Vx dengan Vy. So that's why kita terus masuk pada equation, iaitu sama dengan Vx-nya adalah 15 cos 30 adalah 13. Betul. SUS 7. Ini 7.5. 15 cos 30 adalah 7.5 square campur dengan 29 square 29.0 square, so square rootkan, so dapat V nya adalah 31.8 meter per second. Settle. So apa jalan dia? Dia mesti cari Vx dan mesti cari Vy, kemudian baru cari magnitude V. Alright, so settle soalan yang itu. Okay, settle. Itu adalah case untuk projectile. Kita tengok soalan seterusnya adalah a transport plane travelling horizontally at a constant velocity of 50 meter per second at
and altitude of 300 meters. So, dia punya U adalah 50 meter per second, altitude-nya adalah 300 meter. When directly, releases a parcel when directly above a point X on level ground. Calculate the flight time. Flight time adalah masa daripada dia release sampai dia jatuh ke bawah. So flight time. So kalau kita tengok kat sini, ni adalah horizontal projectile. Bila kita tahu horizontal projectile, so U-nya adalah UX. U-nya adalah UX. Pada kes ini adalah 50 meter per second. Dan UY-nya adalah sama dengan kosong. Okey, soalan nak tanya adalah, dan dia bagi S-nya adalah betul ke? 300 meter. So soalan tanya flight time. So SY sama dengan UYT minus half GT squared. So kita SY ni adalah negatif 300. Kenapa negatif? Again sebab directionnya ke bawah. So UY ni adalah kosong. Kosong tolak dengan setengah darab 9.81 T squared. So dapat nilai T-nya adalah 1.22 saat. Settle. Yang pertama. Okay, soalan nombor A nak flight time, settle. So soalan yang kedua adalah dia nak velocity of impact. So velocity of impact, maksudnya ni velocity of impact, dia tak cakap magnitude. Bila tak cakap magnitude, maksudnya kena ada apa kat sini. So dia jatuh macam ni. So dia jatuh, sekejap saya lukis. So velocity of impact, so bila dia jatuh macam ni, dia jatuh macam ni. So ada V, X dan V, Y. So dan dia mesti ada sudut. Sudut dia theta kita kena cari sebab dia nak velocity of impact. So kita macam biasa kita kena cari Vx sama dengan Ux, pada kes ini adalah sama dengan U. Okey, so nak cari adalah Vy. Vy sama dengan berapa? So cari dulu Vy. Vy sama dengan kita ada maklumat apa je? Tak ada maklumat. Flight time pun dah ada. Boleh pakai Y. Flight time ada So Y sama dengan Uy minus AYT. Minus GT lah. Minus GT. So Vy sama dengan Uy-nya adalah kosong tolak dengan 9.81. Dia punya masa tadi adalah 1.22. So kita dapat Vy-nya adalah sama dengan tadi saya salah sorry. Yang ini sorry, dia bukan 1.22. Okey, jawapan dia adalah ini. Kalau kira saya tak kira ni tadi. Okey, so kira kalau yang ini kita dapat 7.82. Ni 7.82. Sorry. 7.82 second. So kira dengan kalkulator lah 7.82. So yang ini tadi, okey, next adalah settle 7.82. So saya kena masuk 7.82 lah kat sini. Okey, so 7.82. So dapat Vy ni adalah negatif 76.7 meter per second. Settle. Dah settle belum? Belum, sebab kita nak kena cari V kan? So V sama dengan Vx squared campur dengan Vy squared. Square root kan? So sama dengan Vx sama dengan U iaitu 50. 50 squared campur dengan negatif 76.7 squared. 76.7 squared. Lepas tu kita square root kan? So dapat kat sini nilai V-nya adalah 91.6 meter per second. So settle untuk V. Dah habis.
Belum, kita kena cari direction dia. Theta sama dengan shift tangent Vy over Vx, so negatif 76.7 bahagi dengan 50. Bagi dengan 50, so dapat tetanya adalah 56.9 degree. 56.9 degree. So dah habis? Belum. So dia adalah below negative x axis. Barulah settle. Settle untuk dapatkan dia punya V. Okey, settle. Negative 56.9 degree Okey, soalan yang kedua ni adalah mengenai so next adalah the distance. The distance. Soalan adalah nak distance from x. So maksudnya dia nak apa ni? Nak panjang ni lah, panjang ni. Panjang ni maksudnya dia nak sx. Sx sama dengan berapa? Itu saja. So masukkan sajalah. So yang soalan yang C adalah nak cari Sx. Sx sama dengan Uxt. U-nya adalah, Ux ni adalah U, so which is 50. T-nya adalah 7.82. So dapat jawapannya adalah kira Sx sama dengan Uxt, U adalah 50 darab dengan 7.82. Darab dengan 50 darab dengan 7.82. So dapat jawapannya adalah 391.0 meter. Settle soalan nombor 2. Okey, now kita tengok soalan nombor 3. Last. Ini case dia adalah horizontal projectile. Okey, so soalan nombor 3 adalah an object drop from a window at a height of 734 meter from a ground. Calculate the velocity of the object when it hits the ground. So soalan ni adalah soalan free fall. Soalan free fall. Iaitu pada tetanya adalah 90 darjah. So kita tengok dia nak velocity. So dia hantar macam ni. Dia adalah drop daripada atas ke bawah. Soalan nak tanya pada velocity dekat bahagian bawah ni. So tengok, dan yang soalan kedua adalah dia nak time taken. So dia bagi 7.34 dia punya ketinggian dia drop tu. Okay, so kita tengok. So kejap, sorry. 7.34 S dia adalah 7.34. Soalan tanya V. V sama dengan U, V squared sama dengan U squared, Vy squared sama dengan Uy squared minus 2G SY. So nak cari SY. So Vy squared, nak cari Vy. So dia bagi Uy sama dengan kosong lah, sebab dia drop. Bila drop, free fall, U sama dengan kosong. So kosong tolak dengan 2, G 9.81, SY nya adalah negatif 7.34. Kenapa negatif? Sebab dia drop, dia direction dia ke bawah. So dapat, ni Vy squared so Vy nya adalah sama dengan 12.0 meter per second. Settle yang pertama. Yang kedua adalah soalannya tanya nak cari time taken for the object to reach the ground. Okay, so kita boleh pakai yang B, nak cari time taken. Okay, so SY sama dengan UYT minus dengan half GT squared. So SY nya adalah negatif 7.34 sama dengan kosong tolak dengan setengah 9.81 T squared. So kita dapat T nya adalah 1.22 second. So itu sahaja. So itu adalah projectile motion. Again,
Again, saya nak highlightkan projectile motion ni dia memerlukan direction, kena ambil kira direction. So, macam mana nak dapatkan formula-formula tu? So, daripada sini, iaitu kita sebab dia adalah 2 dimension, so X komponen dengan Y komponen. Bila X komponen dengan Y komponen, so awak kena tengok AY pula adalah negatif G dan AX ni adalah kosong. So, ini adalah formula yang asal. So, awak just keluarkan formula dia pada X komponen dan Y komponen. Ini pun semua keluarkan pada X komponen dan Y komponen. Itu saja sebenarnya projectile motion, which is not that difficult. Okay. So, itu saja. That's all. Okay. Thank you. Bye.